Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi di dalam pembelajaran kita pada hari ini, iaitu pelajaran muamalat darjah 5. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah syarat jual beli perkara riba, muka surat 53 hingga 55. Ini adalah sambungan pelajaran minggu lepas. Objektif pelajaran kita pada hari ini ialah murid dapat menyimpulkan syarat jual beli perkara riba dengan betul. Muka surat 53 hingga 55. Syarat jual beli perkara riba yang tidak sama jenisnya tetapi sama sebab ribanya. Apa dia perkara yang jual beli yang menyebabkan riba? Perkara tu indah sama jenisnya tetapi sama sebabnya. Yang menyebabkan riba tu. Okay, supaya kita ni mengelak daripada terkena riba barang itu, hendaklah tani melakukan barang itu, kalau tani membeli hendaklah dilakukan secara tunai. Macam dalam gambaran ni. Okay. Dalam gambaran ni diorang membayar dan si pembeli mengambil duit itu secara tunai bersemuka tema tu lakukan penyerahan itu masa diorang berjual beli ni. Tema tu juga diberikan barang itu dan tema tu juga dibayar barang yang dibeli itu. Syarat jual beli perkara riba yang tidak sama jenisnya tetapi sama sebab ribanya. Indah sama tu barang itu indah sama tetapi sama sebabnya tu. Sebabnya kan berjual beli itu. Okey. Jual beli perkara yang tidak sama jenisnya tetapi sama alatnya, iaitu sebab ribanya adalah tidak dikehendaki sama timbangan atau sukatan keduanya. Indah dikira timbangan sama sukatannya tu. Jadinya indah mengapa kalau indah sama sukatannya tu indah mengapa. Yang penting walaupun indah sama, sukatannya tu indah sama, yang pentingnya syarahkan supaya ia jangan sampai terkena riba tu ialah satu, jual belinya menjual gandum dengan beras. Macam mana tu? Gandum ni gandum. Okey, gandum tu asalnya ia bijiran, lepas tu dijadikan tapung dan beras. Beras tu kalau dimasak jadi nasi itu maksudnya. Okey. Apa hukumnya tu? Alat sebab ribanya sama, iaitu makanan yang mengenyangkan. Makanan itu mengenyangkan. Baras, kalau tapungan ni kanyang ni boleh kamu kalau makan juga. Kalau tapungan ni diadun-adun boleh jadi pizza. Kanyang ke kamu indah kalau makan tepung tu, makan pizza tu? Kanyang kan sekejap banyak kamu boleh kanyang ataupun baras. Baras tu kalau ia dimasak jadi nasi, 2-3 kali makan kanyang kan. Ia menjadikan tani kanyang. Sama ada dengan menjual gandum beras ni jadi kanyang tu. Faktornya boleh ia di dalam menyebabkan riba tu. Dua, emas dengan perak. Sebab ribanya sama, iaitu naqad. Okey. Contoh yang pertama tadi. Berjual tepung gandum dengan tepung beras. Macam mana tu? Tepung gandum dengan tepung beras. Sama pulang tapung sama tapung. Tapi tapung gandum dengan tepung beras. Kalau laki-laki kebanyakannya ada yang dah tahu je ni. Bini-bini pun ada je dah tahu ni. Kalau tepung gandum ni, apa saja boleh dibuat. Ya untuk buat roti kah, buat apa sajalah yang boleh menjadikan makanan itu kek kah. Tapi kalau tepung beras ni, ia memekatkan makanan itu. Macam kalau sekiranya sup corn. Sup corn untuk ditambah ya supaya pekat sedikit-sedikit tu, dimasukkan tepung beras satu sikit supaya ia lekat-lekat. Ataupun dia akan membuat keropok lekor kah, boleh ni pakai tepung beras ni. Ada dua perbezaan ya, tepung biasa ni dipanggil tepung gandum tu. Ini tepung beras lain lagi ni. Untuk kalau buat bakso, maksudnya macam tu. Okay, hasil tepung itu tidak sama jenisnya. Ini sama jenisnya tu. Tepung gandum lain, tepung beras lain. Iaitu satu daripada gandum dan satu lagi daripada beras. Ini sama. Satu berasal dari beras, yang satu daripada gandum. Maka hendaklah ada dua syarat sahaja bagi sah jual beli. Cara akan membagi sah jual beli itu adalah seperti jual beli pada barang asalnya, iaitu mestilah ia dibuat secara tunai, dan yang kedua penyerahan dilakukan dalam majlis akad itu. Maksudnya di sini ia dibayar. Dan penyerahan itu dibayar.
Sekiranya contoh si Ali menukar barangnya arah si Ahmad, awalatu jua. Pembayarannya macam mana? Menukarlah, ditukar. Si Ali ada tepung baras, si Ahmad ada tepung gandum. Si Ahmad bagi arah si Ali bagi arah si Ahmad tepung atau bertukar. Tema tu juga penyerahan masa diorang berakad atau tema itulah ia mesti menukar tema tu. Jangan tepungku tinggalnya di rumahnya. Anda boleh tema macam tu Sekarang kumbang bagi arah kau, Anda boleh macam tu. Mesti dilakukan pada waktu-waktu juga. Penyerahannya dibayar pada waktu-waktu juga maksudnya. Okey, adalah tidak dikehendaki dalam berjual beli di antara tepung gandum dengan tepung baras itu supaya ada persamaan dan timbangan atau sukatannya. Bahkan jual beli di antara keduanya sah dilakukan secara berlebih kurang. Maksudnya di sini walaupun si timbangannya indah sama, indah mengapa? Misal contoh yang kedua, jual beli di antara cuka kurma dengan cuka anggur. Cuka kurma dengan cuka anggur. Cuka yang dibuat daripada kurma ataupun cuka yang dibuat daripada anggur. Atau di antara daging kambing, daging kambing dengan daging lembu. Ada perbezaan tu daging kambing lain, daging lembu lain. Ataupun menjual di antara telur ayam ataupun dengan telur angsa. Telur angsa biasanya putih itu atau minyak kelapa. Minyak kelapa ni ditukar dengan minyak zaitun. Minyak kelapa ni dari kelapa lah dibuat. Kalau minyak zaitun ia dibuat daripada zaitun. Indah sama kan tu? Ia punya barangnya tu dengan pertukarannya tu. Caranya sama seperti jual beli di antara tepung gandum dengan tepung baras. Kerana jual beli itu adalah di antara barang-barang yang tidak sama jenis asalnya. Syaratnya ialah cara supaya ia terkena riba, barang makanan yang tani balian ni, untuk tani bertukar-tukaran ni supaya ia terkena riba, ia mesti tani lakukan ia di dalam tunai. Di dalam masa satu je ditukar. Satu penyerahan itu dilakukan dalam majlis satu je. Masa menukar itu ia tersudah tu waktu-waktu. Jangan aku balik dulu sekarang saja aku membaginya. Menukar barang kau tu nya, berjual sama kau tu nya, barang itu dibagi Indah boleh macam tu. Bukannya di dalam akad tu yang masa menyerahkan barangnya tu. Di extendnya ia punya masa tu. Indah boleh macam tu. Masa waktu-waktu je. Time ia berakadkan berjual beli tu bayar. Bayar caranya apa? Ditukarlah barang itu. Okay. Syarat-syarat jual beli perkara riba yang tidak sama jenisnya dan tidak sama sebab ribanya. Tidak ada syarat tertentu sah jual beli bagi perkara riba yang tidak sama jenisnya dan tidak sama sebab ribanya. Seperti emas dengan garam, gandum dengan perak, kurma dengan emas. Maksudnya tadi, ia menukar tu ada ia punya syarat yang tertentu yang membolehkan ia terkena riba tu. Okey, macam garam boleh tukar dengan duit. Macam biasa masa kita ni lah, dia masa ni tani membeli barang, tani bayar dengan cash saja, dengan duit. Cash tani bayar kan. Tani ambil barang-barang tu, tani shopping, lepas tu tani bayar cash. Sama tu situasinya macam tu. Lain-lain kan barangnya tu, tani bayar dengan duit. Ataupun tapung ni tani bayar dengan perak. Dengan perak maksudnya kalau time dulu ndak ada duit mata wang siling tu mata wang perak tu dulu saja makai. Jadinya orang tukarlah tapung tu dengan perak tu. Dan yang ketiga, kurma tu ditukarnya dengan duit emas satu. Dengan emas satu okey, bertukar emas tapi ikutlah kualitinya tu persetujuan daripada si penjual dan pembeli itu maksudnya. Syarat jual beli perkara yang tidak sama jenisnya dan tidak sama sebab ribanya. Syarat-syarat yang dinyatakan dalam jual beli perkara riba ini adalah syarat-syarat khas kepadanya dan ia adalah tertakluk kepada syarat-syarat jual beli biasa. Okey. Jadinya syarat-syarat jual beli perkara riba ni yang indah sama jenis dan indah sama sebabnya ia tertentu mengikut menakluk kepada syarat-syarat jual beli yang biasa tadi selalu gunakan itu. Okay, terima kasih kerana melayari channel Cikgu Sina. Cikgu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Hendaklah kita ni bersifat berhati-hati semasa kita ni dalam
berjual beli kerana ditakuti di dalam ketika kita ni berjual beli itu ada unsur riba dan haram hukumnya kita ni memakan riba. Nauzubillah min zalik. Cikgu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.